Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita, kita buka kitab barulah. Penuh tajuk buku ni Penuhanan Yesus, bagaimana falsafah dan batiniah berperanan ke atasnya. Penuhanan Yesus Nabi Isa. Bagaimana falsafah Yunani, Greek, cara berfikir pelik-pelik tu, dan batiniah. Batiniah ni hakikat lah, secara rohani kononnya dah. Khayalan dia, batinnya. Batiniah falsafah sebenarnya berperanan ke atasnya, ke atas penuhanan Yesus. Karangan Amirul Ashraf Fadil dan Ustaz Ahmad Ikram Muhammad Nur lah. Ustaz Amirul Ashraf Fadil dan Ustaz Ahmad Ikram Muhammad Nur. Jadi ayat yang dia di asas dia, terjemahan dia lah. Sesungguhnya perbandingan kejadian Nabi Isa AS di sisi Allah adalah sama seperti kejadian Nabi Adam. Allah telah menciptakan Adam dari tanah lalu berfirman kepadanya, jadilah engkau, maka menjadilah ia. Surah Ali Imran ayat surah ketiga ayat 59. Saya beli 10/8/2002 untuk kita baca ni. Okey, kita pergi ni NHA Publications. Kita kata penghargaannya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Bentar, kita pergi pada tajuk besar dia dulu. Isi kandungan dia. Bab pertama, memahami latar pengaruh monisme dan kesan falsafah kepada agama tauhid. Dan yang kedua, bab kedua, bermulanya Yesus dituhankan. Bab ketiga, Nabi Isa seorang rasul yang dituhankan. Bab keempat, Paul of Tarsus, tokoh batiniah dalam Kristian. Hakikat falsafah rohani gap kuat ni. Tak sekali jadi itulah ya qazah gapo serupa dengan sufi-sufi kita dah. Dan sekali menuhankan Nabi Isa. Bab kelima, peranan penting Injil menurut Yohanes. Bab keenam, persidangan Nisia dan status ketuhanan Yesus. Bab ketujuh, gereja moden menolak Yesus sebagai Tuhan. Okey, kata perhargaan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang mengurniakan kudrat kepada kami untuk menyumbang idea dan menyumbang kajian lah yang penting ini kepada ummah. Buat kajian supaya masyarakat berfikir dah. Masyarakat Muslim umumnya mengetahui mengenai akidah kaum Nasrani atau Kristian terhadap isu penuhanan Nabi Isa atau Yesus Kristus. Sama je benar. Nasrani Kristian. Bubuh Nasrani atau Kristian ni gaya-gaya gegok. Gising kalau sebut Kristian lah. Zaman apa? Ashabul Kahfi Kristian. Nasrani Kristian sama je terjemahan. Yang pentingnya kalau Kristian yang tidak syirik, tahan lah. Kristian yang syirik lepas tu berat ni, terpenting istilah. Dah. Jadi begitulah Nasrani atau Kristian terhadap isu penuhanan Nabi Isa ataupun Yesus Kristus. Akan tetapi adalah sangat jarang untuk mendapatkan sumber maklumat atau kajian yang mengulas latar belakang mengapakah boleh terbentuknya akidah menuhankan asal rasul. Macam mana? Nabi Isa tak ajar untuk menuhankan dia ni. Tiba-tiba macam mana? Falsafah daripada pengaruh daripada mana sehingga jadi Kristian tu jadi menuhankan Nabi Isa ni lah. Anak Tuhan apa, kenapa boleh timbul macam tu? Dah pelik lah. Tambahan pula, rasul tersebut ditugaskan untuk membawa tauhid. Tugas utama rasul-rasul Nabi-Nabi ni untuk mengajarkan tauhid. Mengesahkan Allah semata-mata. Tuhan yang Allah. Tak berebut nak jadi Tuhan lain lah. Bukan nak angkat Tok Wali ke rasul-rasul ke sebagai Tuhan selain Allah. Tidak lah. Dan matlamat rasul-rasul ni untuk pengabdian diri untuk menyembah satu Tuhan saja. Tu matlamat dia. Setelah kami mengkaji, setelah kami ni Ustaz Ahmad Ikram Amirul Ashraf ni, Amirul Ashraf dan Ahmad Ikram ni, setelah kami mengkaji latar belakang bagaimanakah akidah ini boleh terbentuk yang memiliki satu corak yang konsisten, yang berterusan lah dari zaman berzaman, yang berpunca daripada akidah batiniah, falsafah batiniah. Dia main perasaan hati, rohani, lepas tu mikir pelik-pelik dah. Falsafah ni mikir kuat-kuat, khoya-khoya, mikir kuat-kuat.
campur dengan perasaan rohani ni, lah sekali jadi sesak barat dah. Jadi corak yang konsisten kalau kita perhati molek, ia berpunca daripada akidah batiniyah. Bersatu dengan Tuhan, wahdatul wujud ni batiniyah lah. Yang memahami ruh dalam diri adalah sebahagian dari zat yang tertinggi Tuhan. Ruh dalam diri ni, kalau kita belajar ada falsafah apapun emansi, maksudnya melimpah zat Tuhan, melimpah ni jadi wahdatul Nur Muhammad ke apa. Konsep yang sama dari falsafah, benda tu terjemahan saja daripada kitab Yunani ni. Zat Tuhan ni berlimpah jadi makhluk. Begitu juga akidah batiniyah ni, ruh bahagian dari zat yang tertinggi atau Tuhan lah. Begitulah dalam agama Hindu pun sama lah. Konsep akidah ini pula sangat dinamik. Dan boleh menjelma dalam pelbagai tamadun dan pelbagai agama dan dengan menerobos masuk melalui penggunaan istilah-istilah yang mesra dengan suatu fahaman. Masuk dalam dunia Islam, dia guna falsafah. Dia guna istilah-istilah Arab lah. Bunyi Islamik lah. Wahdatul wujud, ittihad hulu lah. Rohani, batiniyah lah, batin hakikat lah. Nur Muhammad lah. Nah, sebenarnya benda, nak cerita benda sama lah. Dalam Hindu pun ada, Buddha pun ada. Jadi benda tu falsafah ni mikir kuat. Mikir punya fikir, dia payah nak fikir. Jadi Allah dan alam ni sama lah. Melimpah dia zat-zat Allah jadi makhluk. Jika dalam Kristian akidah batiniyah ini bergerak di atas nama Gnostikisme. Dari kalau akidah batiniyah Sufi dia lah, Sufi Kristian ni, tasawuf Kristian ni bergerak atas nama Gnostikisme. Di dalam Yahudi di atas nama Kabbalah. Kabbalah kalau Yahudi lah. Tasawuf dia, Sufi dia lah. Di dalam Islam pula ia dinamakan Wahdatul Wujud. Dalam Islam Wahdatul Wujud, Yahudi panggil Kabbalah, Kristian dia panggil Gnostikisme. Benda sama je. Kalau kita baca buku Yunan dulu, kita pun baca, tengok-tengok tu, benda sama. Wahdatul Wujud ni ayat sama dengan Kabbalah. Mereka berkongsi akar yang sama, punca yang sama dah. Akar yang sama tetapi memiliki sedikit perbezaan. Adalah beza-beza sikit dah. Melibatkan perkara teknikal saja. Benda-benda istilah ke, berteknikal sikit. Seperti istilah. Dan berapa gambaran martabat kewujudan. Limpahan Tuhan. Melimpah Tuhan. Zat-zat Tuhan melimpah. Jadi makhluk ni. Jadi makhluk ni Allah ni sama. Martabat 7 dah. Kita tengok tu ayat begitu tu. Maksudnya ambil daripada sumber yang sama. Daripada buku yang falsafah Yunani yang sama ni. Jadi kepada martabat alam fizikal. Zat Tuhan melimpah. Kewujudan Tuhan, limpahan Tuhan. Tuhan yang melimpah jadi alam fizikal. Jadi makhluk lah. Makhluk tu Allah juga sebenarnya. Zat Tuhan dia, wahdatul wujud lah. Lepas tu masalah. Ustaz, Tok Guru ni setengah ni pertahankan benda tu. Bersangka baik lah. Tak ada gapa benda sangka baik dah. Dia kata wahdatul syuhud dah. Tapi ayat tu serupa. Kalau kita baca buku Ibn Arabi ke apa, ayat tu sama je dengan buku Yunani lah. Kesan agama tauhid yang terkena tempias fahaman ini akan membawa kerosakan yang besar terhadap akidah tauhid itu sendiri. Tiba-tiba kita nak gabung wahdatul wujud. Sekarang dia nak gabung lah. Lepas tu jadi wahdatul syuhud lah. Penyaksian keesaan Allah SWT saja dah. Hakikatnya benda lain itu ada tapi tak berasa sebenarnya tak berapa wujud. Ia pertahankan benda sebenarnya masalahnya asal-asal istilah itu tidak digunakan dalam salafus soleh. Zaman Nabi, zaman sahabat, tabi'in tak guna, tiba-tiba timbul. Dan dia adalah satu istilah yang memang bahaya lah. Memang menganggap Allah dan makhluk tu sama saja dah. Antara kesan besar yang jelas dapat dilihat pada hari ini adalah apa yang terjadi kepada agama tauhid. Agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa AS. Asal agama tauhid. Serupa dengan agama Islam lah. Di segi akidahnya. Apabila ia telah diadun dengan fahaman falsafah dan fahaman batiniyah dan disokong pula oleh kuasa pentadbiran negara, pemerintah, maka akhirnya membawa kepada perubahan yang dahsyat. Yang sangat-sangat dahsyat malah dipintal dengan kesyirikan kepada agama tauhid tersebut. Campur dengan syirik. Campur dengan Yunani ke apa tak, mempertahankan adab resam dia, budaya dia, campur dah sekali. 25 Disember tu kata Nabi Isa lahir. Macam mana Nabi Isa lahir 25 Disember musim sejuk. Sedangkan ada pohon kurma masa tu lah. Jadi benda-benda tu sebab apa? Daripada pengaruh Yunani, dewa matahari dia 25 Disember.
Lepas tu capu-capu lah, termasuk juga fahaman falsafah daripada Greek dulu dah. Aristotle ke Plato ni, yang mana mereka ni menggunakan istilah fikir akal, hukum akal tinggi sangat sehingga khayal-khayal Tuhan macam mana dah. Dari akidah batiniyah, rohani ke apa ni, batiniyah, falsafah ni, akidah batiniyah yang memiliki kepercayaan manusia boleh mencapai tahap ketuhanan, yang ni kesedaran diri yang tinggi dah. Jadi macam cerita putih, tahap akal tinggi yang akan bersatu dengan Tuhan. Dia akan jadi gitulah. Dia percaya manusia ni, dia rohani, dia tahap tinggi, tahap ketuhanan, dia akan berasa dia ni sama jadi Tuhan lah, bergabung Tuhan lah. Dari situ ia mula dipadukan dengan agama yang dibawa Nabi Isa. Campur dengan khoya-khoya ni, perasaan rohani, bersatu dengan alam, bersatu dengan Tuhan. Last sekali ia campur pula dengan agama Nabi Isa dan Kristian. Sehingga ia boleh menjustifikasikan seorang Nabi pun boleh menjadi inkarnasi Tuhan di muka bumi ini. Tuhan ni meresap masuk ke dalam ruh Tuhan ni, meresap dalam ruh Nabi, jasad Nabi Isa dan seumpama itulah. Sehingga disusuli dengan konflik akidah yang tidak berkesudahan sehinggalah ke hari ini. Perasaan hati nak khusyuk, nak suruh tenang jiwa kononnya. Fana diri lah sekali, bersatu dengan Tuhan lah sekali, capur nak agama tauhid, belik agama tauhid. Ya asalnya tidak ada istilah anak Tuhan dengan maksud Tuhan tu ataupun inkarnasi tu. Dah sekali jadi dah. Ancaman fahaman batiniyah. Dah. Nak capai tahap ketuhanan, nak batin ni yang proses hati sehingga dia bersatu dengan Tuhan ni. Yang sama ini juga turut menerjah masuk ke dalam tradisi umat Islam melalui beberapa jalan. Bukan Kristian saja, orang Islam pun masuk. Sumber yang sama, akal yang sama. Jika dalam konteks alam Melayu ini, ia hadir dengan jalan sufi falsafi dia. Bukan sufi akhlaki dia, sufi falsafi. Sufi yang banyak menggunakan ayat belik-belik, main perasaan, bukan mengajarkan akhlak. Tradisi leluhur. Tradisi leluhur batiniyah alam Melayu ni dan New Age batiniyah barat. Istilah New Age movement ni, New Age ni, dia main perasaan lah dalam motivator dah. Motivator kita pun kalau dia belajar kat putih, kadang dia terpengaruh dengan batiniyah barat ni. Dia kan panggil aura positif, aura negatif. Itu ajak-ajak yang digunakan New Age movement. Dan mereka ni banyak bergerak dalam motivator dah. Motivator sehingga mereka ni dia main perasaan, main yoga ke apa, dia pun bersatu dengan alam dah. Jadi cara zaman dulu batiniyah alam Melayu dengan batiniyah barat lah. Dan sufi falsafi itu masuk ke dalam dunia Islam. Menariknya mereka berkongsi akar dan falsafah yang hampir sama walau datang dari benua yang berbeza. Dari barat ke, daripada alam Melayu ke, sufi ke, sufi falsafi ke, semua ni berpunca daripada falsafah yang sama lah. Kalau kita baca, perhati kesamaan bentuk ayat tu, kita akan rasa serupa je punca ni. Oleh itu adalah penting bagi umat Islam menentang fahaman syirik ini dari terus berkembang dalam masyarakat dengan berselindung di sebalik istilah-istilah Islami. Dasar Islam, mahkamah syariah padahal tak ada hudud pun dah. Serupa dan mahkamah sivil dah. Kadang kena berhati-hati juga dah. Tidak semua buku Islamik depan kat betul-betul syariah compliance. Tidak juga dah. Ada setengah tu ijtihadi ataupun benda yang serupa je dalam bidang syariah. Dia tak buat Islamik pun sama je. Macam setengah-setengah lah kita tengok dia. Sekolah Arab, sekolah agama setengah lah. Kadang jauh semuanya Jumaat Zuhur tak jaga. Ustaz pakai balik dia habis sekolah. Sekolah biasa yang bukan sekolah Arab, bukan sekolah agama, supaya Zuhur wajib pelajar pergi solat Zuhur dulu. Penuh surau masjid. Sekolah Arab, sekolah agama, tak tahulah. Bunyi sekolah Arab tak jaga solat. Belajar tak tahulah. Belajar kalau ibu bapa cara solat lah. Jadi bahkan balik tu untuk solat berjemaah. Jadi kadang bunyi sekolah Arab, sekolah agama. Kadang lebih Islamik lagi sekolah-sekolah biasa. Lebih Islamik, lebih cara agama dah. Begitulah. Kadang keh-keh, rogo, liwak ni berlaku di sekolah-sekolah agama, sekolah pondok tapis berbunyi nak. Jadi waliyazubillah kita minta berlindung, tapi benda ni berlaku dah. Yang banyak faham syirik berselindung dengan istilah Islami, istilah tok-tok guru, tok-tok wali ni.
dengan menggunakan nama ilmu ma'rifah dan ilmu hakikat. Disebutnya ma'rifah dan hakikat. Ilmu hakikat, ilmu ma'rifah. Contoh-contoh kesyirikan menuhankan manusia ini telah berlaku dalam ajaran-ajaran sesat yang dipengaruhi ajaran batiniah. Dia main perasaan hati, yoga, dia bertapa ni. Dia telah sekali akan jadi satu ajaran sesat yang berat lah. Sesat siapa kau terkeluar dari Islam. Contohnya ajaran batiniah seperti Druz. Syiah Druz dia. Lepas tu Syiah Ismailiyah. Karamitah dan sebagainya. Dan juga Syiah di Syria ni lah. Nusariyah ke apa dah. Syiah Ismailiyah dan Yarsani. Ia telah menuhankan tokoh-tokoh Muslim sebagai inkarnasi Tuhan di muka bumi. Ruh Tuhan ni masuk ke dalam tokoh-tokoh tok guru mereka lah. Okay, pada masa yang sama kita juga telah melihat terdapat usaha-usaha dari puak sufi falsafi. Sufi yang dia main perasaan, main ajak belik-belik, main perasaan hati ni ya, tapi tidak cara mana akhlak. Ada sufi falsafi yang mahu mengembangkan ajaran Nur Muhammad. Dia tekan benar Nur Muhammad ni lah. Atau hakikat Muhammadiyah. Yang boleh menatijahkan kepada penuhanan ke atas Nabi Muhammad SAW. Benda sama, benda jelas. Kadang-kadang terlajuk sangka baik kepada ulama tok guru kita dah. Mungkin tok guru kita baik, akhlak comel, kadang-kadang setengah dah. Tiba-tiba dia pun terpengaruh. Dia pun tersangka baik. Tok guru kita ni lah. Tok guru pondok apa dah. Nur Muhammad hakikat Muhammadiyah. Tapi kak, kalau kita tak buka otak kita, nak tipu kat orang sama lah. Macam orang tipu masalah terhapusnya makam syariah dengan apa? Gitulah. Dengan bertindak dengan mahkamah sibil. Dia malah baca, malah kaji. Terima bodoh gitulah, bolak-bolak. Tapi kalau dia kaji molek, walaupun untuk guru yang kata Nur Muhammad boleh pakai hakikat Muhammadiyah ni, kita baca buat kajian sikit, kita akan dapati benda sungsuh yang sama dengan apa yang berlaku dalam Syiah, Druz, apa yang berlaku dalam Kristian, apa yang berlaku dalam New Age movement, semua dah. New Age, batiniah tu semuanya unsur yang sama, benda yang sama dah. Zat Tuhan melimpah. Dia jadi Nur Muhammad ataupun makhluk. Yang sebenarnya Tuhan juga wahdatul wujud, dia satu. Asalnya Tuhan alam ni, Tuhan ni satu sajalah. Kalau kita baca buku asal Yunani ataupun terjemahan buku dia tu, kita akan dapat hampir sama saja. Tak kira menerobos masuk dalam dunia Islam, dunia Kristian, dunia Hindu dan sebagainya, benda yang hampir sama. Ini ia bukanlah satu tuduhan. Bukan tuduhan membuta tuli, bukan. Tetapi inilah akidah yang telah diimani oleh kaum Barelvi di India. Kita dengar Melayu ni dah. Tempat kita lah ni, ajaran sihak dah. Allah Muhammad, Allah itu Muhammad, Muhammad itu Allah dah. Ya jadi gitu. Begitu betul Barelvi di India begitulah. Nabi Muhammad itu Allah, Allah itu Muhammad. Dah besar ramahnya. Ajaran sihat kita ni tidak ramah. Barelvi ni ramah. Pelik lagi, dia boleh buat kitab tafsir. Pelik lagi, dia boleh syarah hadis-hadis ni. Kita kata hadis, dia syarah. Syarah Sahih Bukhari pun ada lah. Dengan cara dia lah. Berat Barelvi di India ni. Kubur besar-besar, cantik-cantik. Tempat minta hajat. Makhluknya Tuhan ni hampir sama. Nabi Muhammad tu jelma Allah ni. Gitulah. Hal ini perlu diambil perhatian yang serius. Dah, jangan main-main. Tempat kita ni, saya tengok itu, tak tahulah betul ke tidak dah. Ada tempat kita pun pakai serba hijau. Kalau di sana tu, serba hijau tu, kemungkinan itu Barelvi lah. Tapi tempat kita tahulah kemungkinan sia ke tidak dah. Budak-budak tapi pakai serba hijau. Di Kelantan dah. Tak tahulah. Hal ini perlu diambil perhatian serius kerana pemahaman Yesus dituhankan itu tidak boleh dibenarkan berlaku ke atas baginda Rasulullah SAW pula. Kita tak mahulah. Dulu Nabi Isa, sekarang ni boleh ke Nabi Muhammad pula orang menuhankan Nabi Muhammad. Berlaku dah. Ramah sangat dah. Dia buat TikTok lah dah. Satu keluarga, satu dom, satu kawan-kawan sama hak muda-muda ni. Allah Muhammad, Muhammad tu Allah ni. Allah itu Muhammad, Muhammad itu Allah. Jadi gitulah. Hakikat Muhammadiyah. Nur Muhammad. Benda ni lah. Benda yang sama saja kalau membaca, mengkaji dengan Kristian, dengan New Age, dengan ajaran Syiah Ismailiyah,
dengan Berberisme tu sama dah. Falsafah India pun kuat juga falsafah lah. Dia memikir lebih sikit tak. Cara berfikir, cara berfikir. Khayal punya khayal lah sekali lebih hak lah. Oleh itu dimulakan dengan usaha buku ini bagi memahamkan bagaimanakah masalah ini boleh berlaku kepada agama Kristian. Kita belajar ni agama Kristian. Tapi bukan bermakna agama Kristian sahaja berlaku. Dia mungkin masuk ke dalam dunia Islam. Mungkin memang masuk dah. Jadi kita, masyarakat kita, kenapa boleh berlaku ajaran sihat? Pelik-pelik dah. Tak logik langsung. Nah, tiba-tiba ada ke buat. Sebenarnya, biasa dah. Tok-tok guru kita yang bersangka baik dengan ajaran wahdatul wujud ni, inilah punca dia ni. Semua ajaran sesat. Nah, Majlis Agama Islam Kelantan buat buku semua kait dengan wahdatul wujud. Kait dengan wahdatul wujud bukan kerana faham zahir hadis, Al-Quran hadis. Tak ada sesat faham zahir walaupun setengahnya perlu perincian dah. Tapi yang sesat biasanya mesti ada kaitan dengan wahdatul wujud. Ajaran sesat bukan di Kelantan saja, seluruh Malaysia. Jadi agar menjadi subjek contoh, kita belajar bab Kristian tapi jadi contoh bagi memudah memahami ancaman fahaman ini kepada akidah tauhid. Ancaman fahaman wahdatul wujud ataupun batiniyah ataupun falsafi, sufi falsafi ataupun inkarnasi gapo ni, hakikat Muhammadiyah. Kita akan faham dengan cara kita belajar Kristian dulu. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan penghargaan dan ribuan terima kasih kepada sahabat seperjuangan saya, Amirul Ashraf Fazil, yang bertukus lumus dalam menyiapkan kajian ini. Jadi Ustaz hak buat ni, Ustaz Ahmad Ikram Muhammad Nur, tapi kawan dia rapat dia Amirul Ashraf Fazil bersama-sama buat kajian tentang perbandingan agama ni, tentang Kristian dulu dah. Untuk kita jaga agama kita dah. Kristian tu satu hal lah, kita sendiri agama Islam merosok. Kerana mempunyai unsur yang sama, fikrah yang sama, cara berfikir yang sama daripada falsafah. Beliau merupakan tulang belakang, Ustaz Amirul Ashraf Fadli ni merupakan tulang belakang dalam penghasilan kajian teknikal ini, terutama bahagian sejarah dan kronologi penuhanan Yesus. Beliau juga bersama-sama dengan saya dalam gerak kerja pendidikan dalam Akademi Pendidikan Agama Dunia, AKPAD AKPAD, Akademi Pendidikan Agama Dunia. Beliau merupakan batu permata dalam ilmu perbandingan agama di Malaysia. Yang saya sentiasa doakan agar usaha kajian beliau akan menyinari ummah insya-Allah. Jadi harap-harap dia menghasilkan buku-buku yang boleh mencerahkan umat, mencelikkan umat lah. Ucapan ribuan terima kasih kepada sahabat saya Johari bin Jaafar kerana sentiasa menyokong usaha kami ini. Begitu juga dengan tim sidang kalam, terutama Ustaz Muhammad Nur Durus, yang konsisten membawa kesedaran ancaman fahaman batinnya ke atas akidah ummah. Ustaz Muhammad Nur ni Asy'ariyah. Kita ada kritik dai cakap pasal akidah salah, tapi dia kuat menentang faham batinnya. Dia Asy'ariyah tu ni dia kuat lawan wahdatul wujud yang terserap ke dalam sebahagian ustaz-ustaz pondok kita. Dia kuat lawan Ustaz Muhammad Nur Durus ni. Dan rakan saya Abu Haris Aiman yang turut membantu penghasilan buku ini. Semoga Allah SWT membalas jasa kalian di atas juhud perjuangan kesungguhan menentang kebatilan kebatilan ajaran wahdatul wujud apa ni, ataupun ajaran kristianisasi yang melibatkan falsafah. Sudah tentu tidak lupa kepada isteri tercinta Nur Hidayah binti Abdullah yang banyak membantu saya melancarkan usaha menyiapkan buku-buku terbitan NHA Publication, dan didedikasikan juga kepada kedua anak anda saya, Muhammad Adam Lutfi dan Muhammad Ammar Akram. Didoakan agar kalian menjadi insan yang lebih baik dari ayah dan bakal memberikan manfaat kepada ummah kelak. Amin. Itu harapan gitulah. Tapi begitulah. Kalau bapak hebat sangat, anak ni tak boleh nak lawan lah, nak gana. Begitulah dunia ni. Tidaklah bapak tu hebat, anak tu hebat lah. Anak murid lain lebih hebat daripada anak. Begitulah harapannya. Kita berdoa-doa lah sekadar supaya ada lah, tak sehebat ayah pun. Ucapan penghargaan tidak terhingga kepada ayahanda saya Muhammad Nur bin Rahman dan Bonda Nur Izan binti Abdul Rashid yang telah banyak berkorban untuk saya, Ustaz Ahmad Ikram lah. InsyaAllah semoga karya ini menjadi salah satu saham akhirat buat kita semua kelak. Amin.
Ustaz Ahmad Ikram, Muhammad Nur, tahun 2022. Okey, pengenalan lah. Pengenalan. Pergi dah sikit-sikit. Pengenalan lah. Sebagai Muslim adalah berhak bagi kita semua untuk merebut kembali status sebenar bagi individu yang dikenali sebagai Jesus Christ. Kita nak tahu perkara sebenar. Kenapa tak kita nak korek sehingga bersih nama Nabi Isa ni tak? Tidak dikazabkan, dibohongkan atas nama Nabi Isa lah. Ni pun kena ingat, ada setengah orang baca man kazaba aliyan muta'ammidan tu. Maksudnya dipakai oleh ulama hadis. Sepakat lah tak? Berdusta atas Nabi ni mereka cipta, benda hak Nabi tak kata. Pok-pok pondok setengah-setengah sufi ni. Siapa-siapa mendustakan hadis Nabi alaiya. Mendustakan hadis Nabi kira hadis palsu pun tak boleh kata dusta. Hadis pelik setengah mana pun tak boleh. Kena percaya tu Nabi kata. Ni pernah saya dengar ustaz pondok dok mengajar benda gini. Jumpa macam tu. Jadi boleh berbohong lah. Tak bolehnya mendustakan hadis yang kata ni hadis palsu tak boleh kata gitu. Maksud neraka. Faham macam tu tak? Pelik-pelik sungguh ni. Manusia ni. Saya pernah dengar ni. Jadi macam-macam lah. Jadi kita tak mahu yang dusta ke atas Nabi Isa, seperti mana kita tak mahu perkara dusta yang di atas namakan Nabi Muhammad SAW. Kerana baginda adalah seorang rasul yang diutuskan dari kalangan manusia, dan baginda bukan dilantik menjadi Tuhan di muka bumi ini. Nabi Isa bukan Tuhan, bukan dilantik jadi Tuhan. Oleh itu menjadi tanggungjawab Muslim untuk menyampaikan firman Allah SWT dalam Al-Quran yang menafikan sekeras-kerasnya bahawa baginda bukanlah Tuhan, bukanlah anak Tuhan, dan bukanlah salah satu dari Trinity. Satu daripada tiga, bukan. Seperti yang diimani oleh orang Kristian. Mungkin akan ada yang mahu membezakan antara sosok tubuh bernama Jesus dengan Nabi Isa AS. Ada kata lain. Hal ini polis ada menjawab secara khusus dalam buku ikut gereja jadi Kristian, ikut Bible jadi Muslim. Kali pakai ni setengah takut baca Bible dah. Takut sesat kafir ni. Kita yang Melayu dia tahulah apa benda akidah. Apa baca Bible jadi kafir, jadi syirik, jadi Kristian. Kalau ikut Bible sungguh ni banyak pertentangan, banyak dia akan jadi ikut Muslim baca Bible. Hak tak boleh ni ikut tok guru gereja tu ni. Jadi sesat ni kita ikut tok guru tanpa hujah dalil. Kalau baca Bible pun memang ada hak kara salah. Tapi kalau kita baca straight tu, kita berasa memang tak ada lah. Ajaran Trinity memang tak ada dalam tu. Berasa lawan dalam Bible tu sendiri lawan Kristian. Dia takut ngeri. Dia takut sesat kafir lah. Apa baca ke Bible, apa takut Bible nya. Tak erti kita nak. Takut pada benda pada banyak-banyak orang Melayu gitulah. Takut dia AP. Dia beri tanah projek beribu-ribu hektar kepada Cina tu tak apa pula. Tanah Rizal Melayu bagi jual ke tokai Cina tak apa pula. Tapi Melayu terancam, dia tak tahu apa-apa benda terancam. Orang atas, orang politik ni berkongsi ya. Meratah harta rakyat, harta orang Melayu untuk kepentingan diri mereka. Tapi orang bawah ni percaya begitu juga ni. Percaya ketuk guru tanpa berfikir tak buat kajian langsung jadi gitulah, jadi sesat lah macam Kristian lah. Kalau ikut dalil, ikut Bible tu macam ikut dalil lah, dia tak akan jadi taksub pada Kristian sepatutnya. Dia akan berasa ni bercanggah dengan Kristian ajar datuk guru ni. Jadi baca Bible berasa bercanggah begitulah. Yang mana adalah satu kesilapan yang besar jika kedua-dua nama ini dianggap sebagai individu berlainan. Anggap Nabi Jesus lain, Nabi Isa lain. Benda tu berat lah. Bagi mengupas tajuk yang besar ini, iaitu penuhanan Jesus, penuhanan Nabi Isa ni, maka penulis mengambil naratif bahawa mengadili bagaimana kronologi lah, perjalanan cerita ni, kisah ni, berlaku mengikut sejarah. Dan paling penting adalah kesan-kesan fahaman di sekeliling zamannya yang memberikan pengaruh kepada terbentuknya agama Kristian pada hari ini. Kita tengok sejarahnya macam mana, diturun kronologi, step-step, langkah-langkah yang sehingga kan ajaran Trinity ni masuk ke dalam Kristian. Pengaruh daripada mana? Satu perkara yang perlu jelas
adalah Nabi Isa atau Yesus dilahirkan dalam kalangan bangsa Yahudi. Agama yang dianuti oleh orang Yahudi ini sangat eksklusif, hanya untuk di kalangan bangsa mereka sahaja. Ia macam agama bangsa. Para Nabi dan Rasul dari kalangan Bani Israel konsisten membawa akidah tauhid kepada bangsa mereka. Ajaran tauhid ini jelas terkandung dalam perjanjian lama yang diimani oleh orang Yahudi pada hari ini. Old Testament dalam Bible tu ada juga dah. Ada New Testament, Old Testament. Old Testament perjanjian lama tu orang Yahudi percaya. New Testament orang Yahudi tak percaya. Injil lah. Seolah Injil lah, tapi tak banyak dah. Campur aduk dah. Begitulah. Secara konsistennya dari dulu hingga sekarang, konsep ketuhanan dalam agama Yahudi adalah beriman kepada satu Tuhan tauhid. Orang Yahudi pun dia tak ada kata Allah tu Esa lah. Yahudi pun anggap Allah tu satu Tuhannya dah. Walaupun telah berlaku banyak kerosakan kepada agama Yahudi lah yang dianut oleh bangsa Israel ni, Yahudi ini, tapi sikap sensitif mereka terhadap berhala, paganisme atau fahaman yang menduakan Tuhan adalah jelas ditentang oleh mereka. Mereka tak ada lah. Walaupun kata Uzairun ibnullah tu, tapi tidaklah seberat Kristian ni. Tapi dia tidak, seolah dia ni tak boleh lah berhala gapo dia nak marah. Oh Yahudi tak suka berhala gapo lah. Begitu juga apa yang dibawa oleh Yesus atau Nabi Isa merupakan akidah tauhid yang konsisten diimani oleh bangsa Yahudi sejak Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Dah. Sampai ke Nabi Isa semuanya mentauhidkan Allah SWT. Malah di dalam ucapan Yesus dalam perjanjian baru, New Testament jelas membawa konsep satu Tuhan. Terang tu baca Bible tak kafir, tak sesat, tak jadi Kristian. Sesatnya percaya ke tok guru dia, percaya ke ustaz. Tanpa hujah. Ni jadi sesat. Betul-betul ustaz akan serba dah ajar benda pelik-pelik, hadis palsu, cerita tak tahu mana, pengenipu lara, percaya. Ni jadi sesat. Kalau baca hujah, cari baca buku, tak sesat tak. Belajar ni buku sesat. Tak sesat baca buku, cari buku hak betul tu sesat. Buku hak karut. Sesat. Buku betul tu belajar untuk guru, karut dah. Untuk guru besar serba setara mana pun tetap jadi sesat lah. Dia syarah kok pengarut kok sini. Okay, Yesus menjawab ni dalam Bible, apa takutnya? Yesus menjawab, inilah perintah yang paling utama. Dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita dialah Tuhan yang Esa. Markus 12:29 dah. Tengok sini nampak sangat ajaran Nabi Isa ni. Tauhid, Tuhan yang Allah, dialah Tuhan yang Esa. Tapi begitulah kalau baca ni saja, orang Kristian akan berfikir dah, Kristian buat apa aja Trinity ni, tak ada Trinity pun. Tauhid Esa ni. Tapi kalau dengar Tok Guru belik pula, Tok Guru dia syarah secara batiniah, secara falsafah. Oh, 3 ni 1 1 3 belik ayat dia sampai bengong pening dia. Jadi Kristian mula orang Kristian. Dengan Tok Guru dia. Jika orang mengenal engkau, dia kata orang mana boleh tahu dalil, dia poin dia. Jika orang mengenal engkau dah, Allah lah, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Dan Yesus Nabi Isa tu yang engkau utus, Allah utus. Maka mereka mendapatkan hidup yang sejati dan kekal. Yohanes 17:3 dah. Surah ke-17 ayat ke-3. Malah dalam Bible juga tidak ada ayat yang jelas Yesus mengaku dirinya sebagai Tuhan, tak ada. Atau mengaku dirinya sebagai salah satu dari Trinity, tak ada. Seperti yang diimani oleh Kristian pada hari ini, tak ada. Dalil tak ada. Oleh itu timbul persoalan, dari manakah kepercayaan ini berasal? Dan bagaimanakah ia boleh mempengaruhi akidah tauhid yang diimani secara konsisten oleh orang Yahudi, oleh Kristian? Orang Yahudi dah. Maksudnya agama tauhid yang asal Yahudi itu telah terus rosak jadi Kristian tu. Sebab apa? Daripada mana pengaruhnya? Daripada mana? Oleh itu kajian ini cuba menjawab persoalan di atas dengan membawa naratif dari sudut sejarah dan sumber agama Kristian itu sendiri. Kita nak faham, kena tengok sejarah di perkembangan dia dah. Penulis banyak merujuk pada teks asal kepada Bible, iaitu dalam bahasa Ibrani. Dia cek bahasa Ibrani ni, Ustaz Ahmad Ikram ni. Bagi perjanjian lama dan bahasa Greek bagi perjanjian baru. Perjanjian baru ni padahal ada juga Ibrani tapi tak jumpa lah ada Greek. Terjemuh tu lah. Bagi mendapatkan perkataan yang lebih tepat lah, yang boleh disabitkan dengan istilah-istilah falsafah dan istilah batiniah pada zaman sekitarnya.
Selain merujuk teks Bible yang asal, penulis juga merujuk beberapa versi Bible, antaranya NSRV, New Revised Standard Version, JPS, Jewish Publication Society of America Tanakh, BSM, Bible Society of Malaysia. Malaysia apa ada? Dari sumber-sumber ini, penulis menghuraikan permasalahan ini menurut turutan yang mana dimulakan dengan latar sejarah dan pengaruh fahaman asing yang boleh memberi kesan kepada terbentuknya akidah Kristian seperti hari ini. Seterusnya, penulis mengembangkan kronologi awal. Apakah teks dan sumber yang digunakan dalam Bible bagi menjustifikasikan kedudukan Yesus sebagai seorang bukan manusia. Macam mana? Jadi sebenarnya benda ni tak ada dalam Bible, tapi ada orang ambil dalil Bible, dia belik syarah tu jadi sokong Trinity dah, gitulah. Begitu juga. Bukan tengok Al-Quran hadis, lepas tu baru bina pendapat. Ya ada dah pendapat dia paksa Al-Quran dan hadis, so ikut dia. Dia kata dia dasar Al-Quran, sunnah, ijma' qiyas. Tapi sebenarnya pendapat dia tetap dah ni pendapat dia. Dia akan belik Al-Quran, dia akan belik hadis, dia akan belik kaedah-kaedah ijma' qiyas tu supaya sesuai dengan pendapat jemaah parti Islam dia nah. Ini berlaku lah, begitulah Kristian pula. Ditambah pula peranan tokoh-tokoh awal Kristian yang jelas terpengaruh dengan fahaman batiniah Gnostikisme. Peringkat awal lagi dah. Sehingga menganggap Yesus bukan lagi manusia tetapi adalah inkarnasi Tuhan dunia. Hulul ittihad. Bersatunya Tuhan ke dalam jasad Nabi Isa dan sebagainya lah. Setelah itu, penulis juga menerangkan bahawa polemik penuhanan Yesus ini masih ditentang oleh pengikut Kristian hingga sekarang. Kalau kitab Bible apa memang larang berhala. Dari Kristian pun ada di Amerika agak katak patung berhala Yesus ni, dia pecah ni. Memang lagi pun dah, memang dari Kristian pun lagi. Begitulah. Dan begitu juga ada Kristian sekarang tapi tetap kafir, tak terima Islam, tak terima Nabi Muhammad, tapi dia anggap Nabi Isa ni tidak Tuhan. Adalah. Hal ini muncul di kalangan Kristian bukan kerana mereka terkesan dengan penegasan Al-Quran, bukan baca Quran pun. Orang Kristian tak baca Quran pun. Tetapi ia kerana kajian mereka terhadap sumber Kristian itu sendiri. Menyebabkan mereka menolak fahaman penuhanan Yesus. Baca Bible, Tok Guru cerita, beli ayat pening-pening anak murid ni. Jadi, Yesus tu anak Tuhan. Trinity dan sebagainya. Tapi yang kaji dari Bible tak ada pun. Bercanggah lawan pula Trinity. Tu jadi pemikir, gitu je kan. Sebenarnya itulah realitinya bahawa Yesus adalah seorang manusia biasa dan bukan Tuhan. Tu realitinya. Hal inilah yang diputuskan dalam Quran bahawa sememangnya benar bahawa Yesus Kristus adalah seorang manusia yang dilantik oleh Allah SWT sebagai pembawa risalah wahyu yang membimbing kaumnya, yakni Injil. Manusia dilantik Allah Nabi Isa ni lah, Yesus Kristus. Yesus Kristus nama Kristian, nama Isa, Nabi Isa ni. Jadi apa kata Kristian ni? Tu siapa yang sebut Kristian tu? Ashabul Kahfi agama Kristian, aku bodoh jahil. Tidak gitulah, tidak semudah itu dah. Nak panggil itu istilah aja. Yang kita faham dah, kalau agama Nabi Isa yang tidak syirik, okey lah. Kalau ada unsur syirik, nama Islam pun tak ada gapo nak beralui dah. Hakikat dia. Nak pergi lagi kita ni. Sekarang mana nak pergi kita? Pergi lepas ni kali dok. Berhenti dulu, kita kira pendahuluan lah. Kita pendahuluan ini bab 1 lepas ni, wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma bihamdika, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.